Assalamualaikum. Subtopik 4.2 ialah tentang specific heat capacity. Specific heat capacity, apa tu? So, kita tengok gambar. Yang ni ialah situasi di waktu siang di tepi pantai. So, seorang student yang ataupun seorang budak lelaki yang memakai topi berada di atas pasir dengan barefoot, tidak memakai apa-apa, slipper. Dan manakala seorang lagi budak lelaki berada di dalam air. So, kita tengok dia punya dialog box. Yang budak yang dekat pasir dia kata, "Ouch, this sand is hot." Manakala budak yang kat dalam air kata, "This sea water is cold." Kedua-dua suhu yang dirasa oleh dua budak ini berlaku pada siang hari. Awak nampak ada matahari kat situ. So perbezaan suhu antara pasir dan juga air laut ini di pantai ini ada kena-mengena dengan specific heat capacity. Jadi kita tengok apakah peranan specific heat capacity dalam memberikan temperature yang orang kata tak sama. Yang seorang rasa panas, yang seorang rasa sejuk. Padahal matahari tu bukan terbelah dua. Kedua-duanya terima dari haba yang sama. So cikgu akan jelaskan dalam video kali ini tentang dua kisah ataupun dua kejadian ni. So specific heat capacity itu yang tajuk subtopik kita. Tapi sebelum kita pergi ke spesifik, kita pergi ke heat capacity saja tanpa perkataan spesifik tu. Jadi apakah yang didefinisikan dengan heat capacity? Jadi kita tengok kat dalam box biru ni, dia cakap heat capacity ataupun simbolnya C, untuk sesuatu objek ialah quantity of heat needed to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius. Apa dia heat capacity? Heat capacity untuk sesuatu objek ialah berapa banyak haba yang diperlukan untuk bagi temperature bahan tu naik 1 degree. Maksudnya di pasir ni, berapa heat daripada matahari tu dia kena absorb in order to get 1 degree Celsius. Jadi maksudnya kalau panas ni, mungkin suhunya katakan 60 degree. Jadi berapa banyak haba yang perlu diserap untuk naik ke suhu 60 degree Celsius. Itu contohlah. Panas sangat lah tu 60 tu. Jadi untuk heat capacity ni, kita tengok bahan yang ada kat dalam gambar. Satu ialah pasir, satu ialah air. Dua bahan ni tak sama. Jadi bila dua bahan ni tak sama, keupayaan dia untuk menyimpan haba juga tak sama. Capacity tu maksudnya capacity tu berapa simpanan, berapa muatan dia. Heat ialah haba. Berapakah muatan haba? Haba yang boleh disimpan oleh sejenis bahan tersebut. Jadi pasir dia punya heat capacity tak sama dengan air punya heat capacity. So yang tu cikgu akan jelaskan di dalam video yang akan datang. Jadi kali ini kita cuma faham dua bahan yang berbeza mempunyai keupayaan untuk menyimpan haba yang juga berbeza. Jadi heat capacity didefinisikan sebagai heat capacity of an object is the quantity of heat needed to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius. So formula dia ialah Q equals to C theta. Q equals to C delta theta. Delta theta, theta bukan Q. Delta theta bermaksud perubahan haba. C inilah heat capacity. Dan Q ni ialah berapa banyak heat. So heat capacity ni C, letak kat sini, tu yang dipindahkan tu. So Q per delta theta. Berapa banyak haba yang diperlukan untuk berlakunya perubahan suhu. Cuma bila buat dalam definisi kena sebut 1 degree Celsius. Jadi Q ni lah heat ataupun haba. So unit untuk haba ialah joule. Manakala unit untuk suhu ialah degree Celsius. Dia buat degree Celsius. So joule per degree Celsius.